Yang keempat. Keempat Yang keempat. Okey. Oh, tu hendaklah adalah memilih Hendak ada memilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. syarat maqulun alaih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan keempat daripada 5 syarat sah maqudun alaih. Rukun yang ketiga yang terakhir. Rukun yang ketiga maqudun alaih, yakni mabi' dan juga saman, baran dan juga harga. Syarat baran dan harga mesti memenuhi 5 syarat yang diperuntukkan dalam kitab kita ini. Itu sambungan yang keempat daripada 5. Yang pertama, mesti barang suci. Yang kedua, mesti barang dan harga ada manfaat. Yang ketiga, mesti mampu diserahkan, diserah terima. Dan yang keempat, hendak ada memilik. Hendak ada memilik oleh akid, oleh penjual dan pembeli. Memilik itu akan maqudun alaih, akan mabik dan harga, mesti penjual dan pembeli itu diakid. Jadi dua orang yang berakad. Dia disyaratkan mesti orang yang berakad, pembeli dan penjual itu mesti milik. Milik apa? Milik barang dan harga. Dua-dua sama. Mesti barang itu milik penjual, mesti harga itu milik pembeli. Milik tu pula sifat bagi milik. Yan tu sifat bagi milik. Milik tu pula milik yang sempurna. Dipanggil milku tamun. Milik yang sempurna. Dalam mazhab Syafi'i ada milik yang ghairatam, ada milik yang tak sempurna. Dan milik tak sempurna tak sah dijual beli dalam mazhab kita. Mazhab kita dia agak detail, agak rigid, agak ketat. Berbeza dengan mazhab lain. Sehingga kan nak pastikan sah transaksi jual beli mesti milik yang sempurna, bukan sekadar milik, milik yang sempurna. Kalau milik tak sempurna itu tidak sah dijual beli. Mana contoh milik tak sempurna? Nanti dia akan bagi contoh. Iaitu contoh yang dia akan bagi ni seperti jual beli barang yang belum diqabat. Walaupun sah jual beli tapi belum diqabat, itu milik tak sempurna. Maka tu dia panggil tafriq. Tafriq bagi kata milik sempurna. Apabila syarat diperuntukkan dalam peraturan jual beli, syarat mana? Syarat dia wajib barang dan harga tu menjadi milik siapa? Milik orang yang berakad. Ini milik penjual ataupun milik pembeli. Itu syarat yang diperuntukkan. Milik pula milik sempurna. Maka keluarlah peraturan ataupun keluarlah keputusan dia. Keluarlah hukum. Jadi biasanya tafriq ni dia akan keluar hukum lah. Maka tiada sah. Itu hukum. Tafriq bagi kata syarat. Kemudian kita nak kenal fak tafriq ke fak tafsil ke, kita tengok. Kalau keluar hukum itu dia panggil fak tafriq, bukan fak tafsil. Maka tiada sah menjual sesuatu. Sesuatu tu apa? Umum. Sama ada mabik ataupun saman. Tu sesuatu tu. Dua-dua tu. Tidak sah menjual barang ataupun harga yang belum lagi diqabat akan sesuatu. Jadi ni contoh pertama. Contoh pertama,
yang kata contoh barang yang kita jual belum menjadi milik sempurna penjual ataupun pembeli, tidak sah hukum dia. Apabila tidak sah, kembali balik kepada kesan, kepada asas perbincangan di awal dulu, kesan jual beli yang tidak sah. Tu bahaya. Kita ingat, alah tak sah jual beli, nampak biasa je. Tak, kesan dia sama. Sama dari segi hukum. Sama-sama haram. Sama dengan apa? Sama dengan rampas, sama dengan rompak, sama dengan curi. Itu dia ada kaedah dia, selalu kita sebut. Kaedah dia. Kaedah dia apa? Dia panggil baran yang fasik. Akad yang fasik. Tiap-tiap akad yang fasik itu ataupun baran yang fasidah itu kal maghsubin, seperti benda yang dirampas. Kaf ini dia panggil seperti ini, hukum, seperti hukum barang yang dirampas. Seperti hukum barang yang dirampas. Okey, satu. Yang kata pertama yang tidak sah ni, barang yang belum diqabak. Dia panggil bai'ul mabi' qabla al-qabdi. Menjual barang qabla al-qabdi, belum diqabak. Menjual barang yang belum diqabak ni, hukum dia tidak sah. Apabila tidak sah, hukum dia, hukum transaksi itu adalah haram. Sepertilah kal maghsubin, sepertilah hukum dia mencuri ataupun juga merampas, sama hukum dia. Mencuri, merampas, hukum tidak ada beza dengan transaksi yang tidak sah. Sebab tu penting sangat transaksi yang sah dalam sistem jual beli. Sebab tu kita belajar, supaya kita nak ambil tahu, untuk pastikan transaksi kita transaksi yang sah, untuk mengelakkan daripada hukum haram. Kerana impak ataupun implikasi yang tidak sah sama. Habis satu. Macam mana yang kata barang yang belum diqabak, taswir dia ataupun contoh dia. Contoh barang yang belum diqabak ni, contoh kita jual beli, kita dah ijab qabul, dah bayar. Ijab qabul, bayar, itu step pertama. Step terakhir dalam mazhab Syafi'i, dia panggil langkah terakhir untuk pastikan pertukaran milik sempurna, mesti diikuti dengan qabak. Step pertama, ijab qabul. Step yang kedua, qabak. Tu dia panggil, ijab qabul itu untuk apa? Ijab qabul itu untuk pastikan milik. Dan qabak itu untuk milik yang tam, milik sempurna. Itu beza. Ijab wal qabul lil milki, untuk milik, wal qabdu lil milki tamun. Adapun qabak itu untuk milik yang sempurna. Itu langkah yang diperuntukkan mazhab kita. Okey, taswir ataupun gambaran praktikal macam mana? Kita ijab qabul satu barang, kita bayar, kemudian kita kata saya beli barang ini, saya jual barang ini dengan harga tersebut, saya beli. Settle satu. Jadi milik kita, ya, milik kita, milik pembeli, dan price tu milik penjual. Tapi belum qabah. Apabila belum qabah, dia berada dalam tanggungjawab penjual. Kalau belum, nanti akan datang kita belajar. Kalau berlaku kerosakan dan sebagainya, maka dia terbatal akad. Itu dia panggil aqdu, dia panggil dhamanul aqdi. Dia panggil barang yang belum diqabah, barang yang belum diambil, dipegang, diterima milik dengan sempurna, berada dalam dhaman, berada dalam tanggungjawab penjual. Belum menjadi milik sempurna pembeli. Dia dipanggil belum milik sempurna tapi dah milik. Jadi status barang yang belum milik sempurna pembeli itu, dia berada dalam tanggungjawab penjual. Apa maksud tanggungjawab penjual? Berlaku sebarang kerosakan, dia panggil auto terbatal akad. Dia auto terbatal akad kalau berlaku kerosakan, belum ambil. Jadi dalam tempoh tersebut, tempoh belum qabah, maka tidak sah dijual. Pembeli ni nak jual barang dia dah bayar tadi kepada orang lain, tidak sah.
penjual memang kita tahulah dia tak usahlah jual. Itu barang dah milik orang lain dah. Tapi pembeli ni, dia kata, ya saya dah bayar beras tadi, saya dah bayar gula tadi, atas meja cashier. Saya nak jual kepada orang lain, ambil lah beras saya dah bayar tadi. Tak usah. Kenapa? Kerana belum milik sempurna. Syarat diperuntukkan untuk jual beli, berlakunya jual beli, mesti milik sempurna baru boleh jual pada orang lain. Contoh milik tak sempurna, pertama dia ada 3 contoh. Milik pertamanya apa dia? Contoh pertama apa dia? Yang bukan milik sempurna, iaitu jual beli barang belum qada. Itu contoh macam mana barang belum qada. Dan akan datang kita belajarlah qada itu, kita dah sebut sebelum daripada ni ada 2 jenis qada. Qada barang ringan, satu barang yang boleh alih, dia panggil harta yang boleh alih, dia panggil barang yang mangkul. Ada barang yang ghairu mangkul. Mangkul ni boleh dialih. Dia panggil aset boleh alih. Seperti aset boleh alih ni pula ada 2. Ada khafif, ada thaqil. Khafif ni ringan. Seperti gula sekilo, roti, kuih, tu semua ringan. Cara qada macam mana? Cara qadanya penjual tolak ataupun penjual membiarkan untuk kita ambil. Kita belum ambil. Tapi kita nak ambil sampai tak? Sampai. Sah walaupun kita belum pegang. Memang asal qada ini pegang. Asal qada ni kita pegang. Asal dia tu makna asal, tapi makna dari segi syarak, qada ni apa dia? Qada ini penyerahan milik dengan perbuatan. Penyerahan milik dengan perbuatan, itu qada. Adapun ijab qabul, penyerahan milik tapi dengan lafaz. Ijab qabul. Ijab qabul ni kan ijab ada makna, qabul ada makna, kita belajar sebelum pada ni. Tapi kedua-dua tu secara umumnya penyerahan milik dengan lafaz. Ada lafaz nak menunjukkan bagaimana penjual nak serah milik kepada pembeli. Apa lafaz dia? Saya jual barang ini. Saya jual barang ini, itu lafaz menunjukkan apa? Menunjukkan cara dia nak serah milik dengan lafaz. Apabila selepas saja dia sebut saya jual barang ini, maksudnya dia menyerahkan milik barang dia kepada pembeli. Milik apa tu? Itu baru milik belum sempurna dalam mazhab kita. Mazhab lain sempurna dah. Mazhab Maliki dah dianggap sempurna. Tapi mazhab kita tak, belum sempurna. Kena ada langkah terakhir. Langkah terakhir apa? Kena qada. Qada tu apa? Serah milik dengan perbuatan. Kena ada perbuatan kita, bukan sekadar lafaz. Itu qada. Kena ulang balik istilah qada supaya dia berada, dia trending balik di pasaran. Sebab hari ni orang dah tak kenal. Bukan tak trending, tak kenal. Menata apa dia kata? Qabdum hilang. Apa dia? Kabak. Ubat kabak. Jadi tugas orang-orang ahli ilmu, tugas dia adalah refresh balik. Orang panggil apa? Menggunakan balik terma agama dalam masyarakat. Supaya masyarakat kenal balik. Oh, qada. Oh, salah macam ni. Oh, nazar macam ni. Kalau tidak merapu habis. Nazar cukur kepala. Tu merapu tu. Nazar cukur kepala. Nazar telanjan. Bogel. Nazar selak kain. Semua nazar. Tak tahulah hak nazar telanjang bogel tu dah buat atau belum, tak tahu. Tu semua kerja haram. Kalau menamlah parti ni, aku akan telanjang 1 kilometer berjalan. Dia nazar istilah agama. Itu dia panggil mempersendakan agama. Menggunakan istilah agama tak kena dengan makna. Jadi tugas-tugas orang-orang ahli-ahli ilmu memperbetulkan balik alignment yang dah lari. Banyak alignment dah lari tak betul, kena sistemkan balik. Ini qada. Jadi cara nak guna mudah je. Qada dulu. Saya ingat faham. Oh, qada. Itu je. Macam kita guna bahasa hari ni lah. Bahasa communicate hari ni kan. Asal kita pun tak tahu apa dia. Istilah-istilah semasa yang digunakan. Oh, kita pun tahu. Tata kelola. Dulu orang tak pandai sebut tata kelola. Hari ni pandai dah sebut tata kelolok. Tata kelola. Tata kelauk. Orang pun tak tahu menata apa tata kelola. Tak, dia kalau macam kita tak boleh kan. Kita belikan untuk orang barang. Beli untuk orang, lepas tu? Makanan. Hari Jumaat kadang-kadang itu belanja dalam kedai. Okey. Beli untuk orang. Beli, lepas tu kita nanti hantar kat orang.
Contoh Boleh, wakil boleh. kita beli kat dia lagi lah. Tak boleh lah pakai kat situ kan. Dia kena berlaku. Kat lain lah. Maksudnya kita bayar kat orang. Kita yang bayar. Dia makanan tu dia pergi hantar kat orang. Boleh kalau kita bayar. Ni cerita bab kobat ni. Yang kobat. Kita tak pegang, tak boleh. Melainkan kita kena wakil, boleh. Contoh macam ni. Okey, saya dah bayar tu, ijab qabul saya. Tapi wakil orang lain qabat boleh? Tak semestinya kita wakil. Tak semestinya kita qabat. Kita ijab, orang lain qabat untuk kita. Boleh. Dia tak disyaratkan. Boleh. Wakil qabat boleh. Orang tu bukan wakil, kita belanja dia. Contoh lah. Ataupun kita belikan barang untuk dia. Maksudnya? Kita niat hadiah. Dia pun nak, tak ada lapang wakil pun kat dia. Contoh lah. Macam ni orang. Kita beli, dia pergi ambil. Dia ambil contoh lah. Okey. Kita niat sedekah lah ke apa, tak kisahlah. Kita bagi kan. Dia kena, kalau betul nak ikut betul-betul sistem, memang dia kena waqabat dulu boleh bagi kat orang. Yes. Ataupun dia wakil je. Tak semestinya dia sendiri, dia wakil. Sebelum nak pindah ke orang lain, sebelum nak share belanja kat dia. Dengan waiter tu. Yes. Boleh. Nanti tolong hantar. Boleh. Itu wakil lah. Itu wakil tu. Dia wakil ni apa tau? Wakil ni istilah agama. Kalau tukar bahasa kepada bahasa kita, tolong. Wakil ni tolong buat bagi pihak kita. Itu panggil wakil. Itu wakil tu. Itu dia panggil bahasa wakalah. Boleh tak tolong pergi hantar kat tu? Tu dia wakil kepada ni. Macam kita cakap lah. Tolong kirim salam dekat Tok Imam. Maksud apa tu? Maksud kita wakil kepada dia untuk bawa salam kepada imam. Tapi istilah wakalah pun dah hilang. Sebenarnya dia itu merupakan wakil kepada kita yang membawa membawa salam untuk sampai kepada imam. Tanggungjawab dia untuk sampai kepada imam. Sebab itu ada dua. Satu, wakil itu akan diberi pahala wakalah. Yang pahala yang keduanya ialah pahala orang yang sampai kepada dia. Allah Ta'ala kata sunnah orang yang nak jawab salam tu, doakan dia untuk dapat dua pahala. Pahala wakil, pahala satu dia dapat, dan pahala orang doakan kepada dia. Lepas tu cara dia jawabkan alaika wa alaihi salam. Alaika kita tuju kepada dia. Tu dapat dua pahala. Pahala bawa, semata-mata bawa, wakil dapat pahala, dan pahala doa. Orang doakan kepada tukang bawa. Okay, satu contoh qabat. Jadi qabat barang ringan, okey, tak perlu ambil. Qabat barang berat ni barang yang tak boleh ambil secara mudah. Berat macam beras 10 kilo tu berat. Berat dia ada peruntukan dia ada peraturan. Peraturan macam mana? Kalau barang itu sakil, barang itu berat, mesti dia disyaratkan untuk nama qabat itu. Syarat mesti bergerak. Dia kena gerak. Mesti bergerak daripada tempat penjual kepada tempat dia. Dia tak boleh letak depan nanti saya ambil. Tak, itu barang ringan. Barang berat mesti kena bergerak. Dia kena gerakkan. Itu panggil pegam tu. Qabat tu, pegam tu asalkan makna pegang qabat tu. Kalau barang tu berat, mesti dia kena gerakkan. Sedikit gerak pun dikira milik sempurna dia dah. Cuma apabila dia gerak sedikit daripada tempat penjual ke tempat dia, ke situ berlaku satu lagi hukum. Hukum apa? Dia wajib ke atas dia kena pegang dan kena bawa balik. Kalau dia nak letak tempat orang, wajib pinjam tempat. Ini hukum lain. Berlaku pula hukum pinjam. Tapi kita hari ni bermudah dengan urusan harta benda orang. Letak atas cashier. Letak meja cashier. Kononnya yang bukan milik dia lagi. Dia dah qabat, milik dia. Apabila dia dah qabat, dia dah bayar ijab qabul, qabat pegang dah beras 10 kilo. Nak letak atas meja cashier, wajib minta izin dalam muamalah. Bukan sunat. Sebab itu harta orang. Bukan boleh letak, wajib. Yelah, kena minta izin. Sebab itu harta orang. Mana boleh parking ikut dam. Oleh kerana kita tak sensitifkan pada harta orang, anggap kan ni beras dia, beli kat dia. Beras dia apa lagi dia ijab qabul. Beras dia apa lagi dah qabat. Beras kita. Apabila harta kita nak letak atas meja orang, mesti minta izin. Tak izin dulu. Boleh tak adik saya nak tumpan sekejap? Itu minta izin lah. Letak tak apa, letak lah. Dia berbagi. Memang dia tak halau. Dia halau, aku tak datang dah. Sekali ni je datang kedai ni. Beli kedai kita lah. Kedai MW banyak.
Beras je tak ada kedai MOE, hal lain semua ada. Kenapa duk beli kedai lain nak sokong sangat? Kan? Kan? Beras nanti kita beritahu ke pengarah MOE. Buat beras pula MOE. Ni dah katil dah ada. Tilam dah ada. Takkan beras tak boleh buat. Dah lama dah syorkan, kerajaan syorkan buat beras. Menteri Kesihatan tu, dia orang MOE lama kan. Bekas Menteri Kesihatan, nama dia Datuk Nur Azmi. Dia timbalan Menteri Kesihatan zaman Muhyiddin. Tahun ni dia tak ambil, tak bertanding. Dia kata, saya dah cadangkan kepada manager ataupun pengarah MOE Malaysia dan Brunei. Di MOE satu pengarah saja, Brunei, Malaysia, Singapura dululah. Masukkan beras, dia kata. Barulah kita beli ada PV. Canak naik beras. Sebab memang cantik konsep yang dia buat untuk support diri sendiri dan circle. MOE cantik dia buat. Sebab dia buat ni adalah untuk circle ekonomi sendiri. Macam kita, circle kita je. Duit itu berkecimpung di kalangan circle kita. Maksud kita ada 200 pembeli. 200 pembeli. Tak support apa nama ni KK pun. Ini Speedmart itu terbaru 2-3 bulan lepas. Dia ada 2,000 lebih cawangan seluruh Malaysia. Dia punya bilion untung setahun. Kita support dia. Tak dapat income balik pun kat kita. Dan dapat info dia dah dapat beli band. Saya tak pasti lagi dia punya fakta apa band yang dia beli. Nampak tak? Dah dapat beli band. Dahsyat. Kita. Siapa yang kedua support? Kita. Cuba kita support diri kita. Tukar ke Pasaraya MOE. Dia kata duk support MOE. Tak apalah support MOE, support kita. Dapat balik kat kita. Ini yang tak duk support dia dah dapat beli band dah. Kita pula simpan duit di band dia. Kita beli di barang dia. Lepas tu simpan di band dia. Nampak tak? Sapu bersih. Hebat Cina ni, dia cacat tau. Mau respect kat dia. Dia cacat, tolak chair. Memang dia ada PA dia, tolak wheelchair. Cacat, tapi otak dia tak cacat. Otak dia jenis. Kita fizikal okey, otak tak mau dengar. Bukan. Kan dah baba Jepun. Ini Cina, tak ingat nama dia. Buka search saja. Search dalam YouTube keluar nama dia. Pemilik Speedmart. Kejap je dia buat. Dia lumpuh. Muda lagi dia. 50 lebih pun, tak sampai 60 tahun lebih. Tu kita kena buka minda. Nabi dulu, konsep yang kita buat di MOE ni adalah konsep permulaan Nabi buat ketika Nabi bertukar berhijrah di Madinah. Nabi berhijrah di Madinah, semua zero. Abdul Rahman bin Auf tak buat apa. Slice pinggan. Tu Abdul Rahman terror. Jadi Nabi ni dibentuk circle dia. Memang ketika tu Yahudi kuat. Yahudi sangat kuat. Dan dahsyat Yahudi ni. Dia jahat. Walaupun dia kuat, dahsyat, dia jahat, Nabi tumpan. Nabi tumpan pasaraya dia. Ini cara Nabi nak bina. Nak bina circle, economic circle. Nabi buat, tapi Nabi tumpan pasaraya dia, Manakhah tu, pasar Manakhah dipanggil. Nabi himpun sahabat berniaga. Barang ambil dengan dia permulaan, tapi circle kita. Jadi sahabat tak beli dengan orang, sahabat beli dengan sahabat. Walaupun barang asal permulaan kita ambil dengan dia, dengan Yahudi lah. Sehinggalah kemban. Satu pasaraya Yahudi kita takluk. Nabi takluk. Nampak tak cara? Tapi Nabi nak cerita apa konsep yang kita nak cerita orang Islam nampak? Wujudkan economic circle. Pusingan duit. Maknanya kita guna barang, dapat duit balik dan orang-orang kita ni semua membeli di kita. Asyik dia jual contoh vacuum. Vacuum. Tak perlu beli kedai lain. Ustaz Benny jual belacan. Tak payah beli kedai orang. Belacan beli kat Ustaz. Habis yuk ubat gigi. Beli dengan habis yuk. Nampak tak? Circle ekonomi. Sebab kita baca kitab muamalah, kita beramal. Jangan baca duduk timpanan kitab aja. Kita beramal. Kita tak beramal tu dia payah nak ingat. Payah nak ingat teori tu. Kita beramal, teori. Oh, ini syarikat syuyuk. Oh, ini networking partnership. Sebab dalam MOE dia ada networking partnership. Dalam MOE dia ada jenis jual beli ahli-ahli yang kita belajar kan. Ahli-ahli tauliah. Banyak. Tengok balik. Panjang cerita MOE jadi kuliah MOE pula.
Habis satu dia ada 4 semua tu. Ada 4 contoh. 3 contoh tak sah, 1 yang okey. Dah settle 1. Ingat tadi cara qobak barang berat mesti gerak. Lepas gerak tu step kedua pula awak balik turun. Awak balik kena wajib minta pinjam tempat. Ketidak haram. Haram rampah tempat orang haram. Dikira rampah tu duduk depan tuan-tuan. Depan tuan tu rampah lah. Guna parking kereta apa panggil? Parking kereta depan rumah orang. Macam contoh kan? Contoh depan rumah nak pergi blok pula kereta dia. 2 kali haram. 1 haram parking tak minta izin, 1 blok dia nak keluar. Kesian kawan tu nak keluar tak boleh. 2 kali haram. Habis. Kalau nanti tajuk qobak lah. Kita ulang balik sekali lagi. Kalau barang tu boleh aset boleh pindah. Kalau aset tak boleh pindah, ada cara qobak dia. Aset tak boleh pindah ni dia panggil ghairu manqul. Aset tak boleh pindah seperti bangunan, rumah, kebun, bangunan. Ada cara dia. Cara dia ada 2. 1, kosongkan barang kita dalam tu dan serah kunci kalau rumah. Kalau kebun, kosongkan barang kita dalam kebun, kan kita biarkan dia masuk. Kita kita izinkan. Boleh masuk bila-bila. Itu tanda qobak. Kalau bangunan, kunci ada. Serah kunci dan kosongkan. Kalau kosongkan, kunci tak serah, tak qobak. Serah kunci, barang kita ada, belum qobak. Dia kena 2. Serah kunci, kosongkan barang. Contoh kita barang kita ada lagi. 2-3 barang. Kita jual rumah, barang kita ada, belum ambil. Belum qobak. Melainkan barang yang kita nak let go. Tak apa, kita nak bagi kat pembeli. Okey. Itu qobak aset yang tak boleh pindah. Dia panggil ghairu manqul. Baik, settle 1. Kita dalam tu dia masuk jugalah. Dia masuk juga. Dia angkat barang kita letak kat luar. Kita izin okey lah. Okey lah. Boleh. Cara macam tu. Kena letak barang kat luar, jangan letak dalam. Qobak tu kira qobak lah. Dia kira qobak. Ataupun boleh barang tu dia izin. Kita kata macam ni, barang tu almari tu saya nak. Tapi saya tumpan, boleh tumpan. Sebab rumah ni saya nak jual. Dia tumpan. Boleh. Dia kira qobak lah. Kena minta dengan dia. Saya tumpankan barang saya ni kat rumah ni. Kita nak kat jual beli dah kan? Kat jual beli sah dah. Tapi kena qobak dulu. Barulah pernah milik dia. Qobak macam mana? Patut kena buang almari tu. Saya tak sempat nak buang. Boleh tak saya tumpan? Boleh. Kalau dia tak bagi tumpan, dia letak kat luar. Jadi kalau almari kita pindah rumah tu, kita tak beli Sewa. Dia kata almari ni jangan hancurkan Jangan alih kat mana-mana, biar kat sini. Almari dia tak? Almari dia Ya. tapi dia wardrobe lah. Tak boleh. Kena almari dia. Kita tak boleh usik lah. Tak boleh usik. Kalau dah dia cakap macam tu. Sebab itu sewa. Sewa kan? Sewa. Sewa bukan milik kita. Kita milik manfaat aja. So dia sewa ikut syarat tu dia tak boleh. Sewa ni, apabila kita sewa satu benda, rumah dan sebagainya, kita hanya milik manfaat. Benda atas tu bukan milik kita. Contoh ni, macam saya punya ni, perabot ni dia fully furnished ni, memang milik dia semua. Dan milik dia ni, kalau dia dah tetapkan, kita kena ikut arahan dia. Dia kata, Ustaz, saya dah tetap macam ni, saya jangan pindah-pindah. Kita kena ikut lah. Sebab itu milik dia. Sebab kita sewa ni, kalau kita tak setuju, kita tak boleh sewa. Cari rumah lain. Sebab dia nak bagi sewa pada orang yang setuju untuk uruh harta dia macam tu. Saya nak rumah saya teratur. Saya tak nak Ustaz tukar-tukar senang-senang ni. Tukar ni, ini saya punya. Semua dia punya ni. Lansir. Jangan tukar-tukar. Kita kadang-kadang masuk rumah orang, dia tak tahu, dia ingatkan sewa tu milik dia. Ikut dah ni. Dia tukar lah. Tak boleh. Ini milik dia. Mereka minta izin lah. Dah 10 tahun dah saya pakai, saya nak tukar. Boleh tak? Dia tukar boleh Ustaz. Tapi simpan lah benda tu. Kena simpan lah harta dia. Macam cat juga. Cat ni, kita nak buat rumah kita. Hari raya nak cat baru. Rumah orang. Nak cat baru apa? Dah Ustaz. Naklah berhias raya. Cari rumah sendirilah. Melainkan minta izin. Boleh tak tuan rumah kata nak cat? Oh, saya setuju nak lah. Cat. Tak apa, tak setuju. Melainkan dia jenis cerewet. Cat kena saya beli lah. Dia asal cat tu dia. Bukan kita. Rumah dia. Dia lah cat. Dia kena jaga. Kena tahu. Sebab tu saya sensitif. Orang nak paku apa saya tak bagi anak-anak nak paku. Sebab memang tak boleh usik dinding orang. Tak boleh. Sebab kita manfaat. Kita just sewa manfaat. Duduk. Jangan usik dinding. Dinding harta dia. Tak boleh.
Pandai-pandai nak paku sana, paku sini, kena minta izin. Saya bab minta izin, saya malah. Jadi senang saya tak buat. Jangan dinding hak milik orang, tak boleh. Melainkan orang panggil keperluan. Contoh apa keperluan? Kita benda-benda keperluan tu macam nak lekat tepat sakut baju, sakut benda-benda tu benda keperluan. Itu tak apalah. Tapi sekadar benda nak berhias kena minta izin, tak boleh. Sekadar hias. Sebab milik dia, harta dia. Kita just milik manfaat. Manfaat tak apa, kita tak perlu minta izin. Ada orang jenis betul lurus bendul. Nak ni. Telefon tuan rumah boleh tak? Family saya nak datang. Lah, duduklah siapa pun, bukan pinjam. Pinjam tak boleh. Ini bukan pinjam, sewa. Family nak datang ke, kawan nak datang ke, duduklah 10, 20 orang pun jangan pecah rumah je. Pecah tak boleh lah. Isi luar keperluan tak boleh. Rumah dia muat 50 orang je. Dia isi lebih, pecah. Itu memang kena minta izin. Ini tak perlu minta izin sebab manfaat kita, milik kita. Ikut kita nak buat siapa di rumah kita pun. Pinjam tak boleh. Pinjam rumah. Pinjam boleh, pinjam rumah. Duduklah sebulan, duduk rumah saya sebulan. Tak payah sewa pun. Duduk. Tak boleh. Pinjam. Dia bagi kita duduk 2 orang je. Kalau nak masuk orang lain, kena minta izin. Sebab itu pinjam, bukan sewa. Sewa lain, pinjam lain. Sewa itu bai'ul manfaat. Jual beli manfaat. Dipanggil sewa dalam Islam. Tapi dia termasuk dalam jual beli. Dia panggil bai'ul manfaat. Itu sewa. Jadi sewa lain. Pinjam lain. Pinjam kena ikut peraturan tuan. Sebab tuan bagi kepada kita saja duduk. Ataupun dengan isteri kita. Ataupun dengan anak kita duduk sebulan. Nak masuk orang lain tak boleh. Contoh jiran kawan nak datang. Sebab kita pinjam je. Melainkan kena minta izin siap-siap. Ni, saya duduk sebulan ni kadang-kadang kawan selalu datang. Tak apalah dia kata. Sebab tu perasan tak homestay, dia ada peraturan. Kan? Tak boleh alih barang. Tak boleh alih barang apa semua satu. Yang kedua dia kata, you datang berapa family? Dia tanya siap-siap. Tak ada ramai. Ramai tak boleh. Orang luar boleh tak saya nak orang luar masuk? Tak boleh dia tu. Itu peraturan tambahan dia. Patutnya boleh. Sebab kita bayar. Bukan pinjam. Bayar tak manfaat? Bayar. Cuma dia menetapkan peraturan. Itu kena setuju lah. Jadi, dia itu peraturan luar tau. Peraturan tambahan di luar. Bukan akad. Sewa sepatutnya kita sewa manfaat. Manfaat itu kita boleh masuk berapa orang pun. Dia tak boleh kacau. Sebab kita sewa 2 hari homestay tu. Duduklah berapa ramai pun. Dia tak boleh tanya. Cuma oleh kerana masalah dia kita sebelum akad tu dia bagi peraturan. Homestay saya 20 orang aja. Lebih tak boleh masuk. Kita setuju tak? Kita akad setuju, kena ikutlah. Habis contoh kedua masuk. Habis contoh pertama, Kalau macam kita sewa, lepas tu kita cuci kereta. sewa masuk cuci kereta. Macam mana tu? Kita sewa homestay dia 2 hari macam tu. Lepas tu? Air kita guna masuk kereta. Ambil guna air kereta, masuk kereta boleh? Air tu dia kena bagi. Maksudnya dia bagi atas maslahah lah. Asal dia. Maksudnya kita sewa 2 hari kan. Lepas tu kita nak guna air tu. Boleh, tak cuci salah. kereta. Tak salah boleh. Boleh? Sebab air tu dia masuk ibahah. Untuk keperluan. Melainkan dia dah dia dah tetap. Ni tak boleh guna, ni tak boleh guna. Kalau dia tak ada larangan boleh. Sebab termasuk kita nak guna ikut kita lah. Sepanjang kita duduk. Manfaat kita lah. Dia ibahah air tu. Bukan macam kita duduk dalam homestay tu, kita ambil manfaat dia untuk duduk, tidur, mandi. Ya, dia panggil tempat itu manfaat, barang itu ibahah. Barang itu ibahah. Barang dia tak masuk manfaat, tak masuk jual beli barang dalam tu. Barang ibahah. Maksud ibahah ni apa? Maksud barang dia letak itu boleh dipakai untuk secara umumnya, ada. Melainkan pada uruhnya nak guna ni kena minta izin ni. Contohlah. Contoh air di luar tu. Air di luar tu kalau kita nak spray kereta apa biasa je. Memang macam di rumah lah. Contoh macam di rumah. Di rumah kita air luar kita buat apa? Basuh kaki, basuh kereta pun boleh. Tengah pokok boleh. Tak perlu minta izin lah. Melainkan orang lain nak guna tak boleh. Contohnya kita sewa untuk kita basuh kereta apa, tiba-tiba datang mentan-mentan kita boleh masuk kereta, kawan kita pun minta tumpan juga. Itu tak boleh.
Sebab kita itu bukan kita sewa pun apa nama ni kelengkapan, itu ibahah. Ibahah ni untuk kita je. Ya. Ibahah tak boleh orang lain. Ibahah tu untuk penyewa. Barang yang ada yang dia benarkan ambil kan. Cuma termasuk hotel. Dia benar ambil, itu je ibahah. Tempat tu jangan bawa balik. Jangan bawa balik batas hotel. Kes selimut hotel dia bedal. Tak boleh. Itu ibahah. Dia bagi guna kat situ je. Macam contoh air, Sabun, kopi. sabun-sabun semua tu. Ya, boleh. Itu buat balik lah. Bagi Dia bagi. Itu memang kita faham dia bagi. Dia ibahah. Dia bagi tu. Untuk bagi guna. Dah lebih, bawa balik lah. Sebab kan dia bagi satu botol tu kan. Kalau sehari duduk, dia bagi dah air banyak ni, kopi banyak ni. Macam tuala selimut tu, dia panggil ambil manfaat. Tu tak boleh. Tak boleh ambil tu. Manfaat kat situ je. Oh, balik bantai. Bau ni kena tahan kat hutan ni. KK buat kulit balik boleh batal. Tak, dia cakap lah. Tadi tak ambil. Dia tuala kurang satu. Kita tuala pun tak bawa. Rupanya tak ni. Dia silap. Tu kena ganti. Kena ambil. Macam orang ambil batal ni dia flight. lalu ambil tu. Flight. Flight ni tak boleh ke? Tak boleh tak? Sebab bukan hak kita. Kalau melainkan dia Remote bawa balik. remote atau flight dia bedal. Tak boleh. Melainkan dia dah kita tahu dia bagi kan. Tu ambil je lah. Kalau flight tu ni tak apa, orang ni tak apa. Satu contoh settle. Dia ada 3 lagi contoh. Yang tak sah jual. Kenapa tak sah jual barang belum diqabak? Kerana belum sempurna miliknya, milik aqid. Dan yang kedua. Dan atau pada kata tak sah jual barang belum qabak. Contoh yang kedua, dia ada 3. Kerana belum. Kerana sempurna miliknya. Dia belum tu. Belum Oh tu, jatuh tu kalau ada. Jatuh. Kerana belum sempurna miliknya. Tu yang tak sah dijual beli qabak. Barang belum qabak. Belum qabak tak sah jual. Kerana apa ilah dia? Kerana belum sempurna. Kalau sempurna memang Belum lagi dia qabat akan dia kerana belum. Pos tu ada jatuh. Jatuh Oi, bahaya tu. Jatuh juga ni. Asyik ada belum tak? Oi, Ini lama ni. lama macam baru Orang lama. Yang dia mungkin dia dah dah tahqiq. Dia tahqiq semula. Tak mana dia cakap. Ada belum. Kerana belum sempurna. Ini dah nampak tak? Cakap kat mana mungkin dia cari. Khatani, halal bi khatani. Dia kena ada belum. Ini tak ada. Okay, habis Sini pun belum. kerana belum sempurna milik. Yang lama ni dia mungkin belum. Mungkin adalah jatuh 2-3 tu. Yang baru tu pula dia jatuh kat lain pula. Jatuh banyak baris kat lain tu. Banyak baris jatuh. Lagi banyak lah. Tak ngaji je. Habis tak mengaji ya, memang dia taswir betul. Taswir jauh. Dan yang ataf pada kata menjual barang yang belum qabak. Maksudnya tak sah juga. Ataf pada kata jenis jual beli yang tidak sah. Dia ada 3. Apa dia yang kedua? Dan tiada sah menjual sesuatu. Tiada sah menjual. Apa dia? Menjual fuduli. Menjual fuduli. Dia panggil bai'il fuduli. Bai'u fuduli. Baik fuduli. Asal maksud fuduli ni apa? Fuduli ni maksud asalnya ialah jual fuduli ni lebih. Maksudnya lebih. Lebih apa? Lebih-lebih pula. Orang tak izin pun dia pergi jual. Tu mana lebih? Mengada-ngada bagi. Tu fudul. Asal fudul ni lebih. Lebih apa? Lebih-lebih. Orang tak suruh pun pandai-pandai jual. Tu mana fudul. Apa dia fuduli ni? Makna maksud. Tadi makna itu terjemah. Makna dia apa? Maknanya menjual barang orang lain tanpa izin ataupun orang tak mewakilkan kepadanya. Dia tak dapat wakil. Orang tak wakil pada dia. Orang tak izin pada dia untuk jual. Orang senyap je, tiba-tiba dia pergi jual. Atas dasar tolong kawan. Siang kat kawan, tinggal kedai tak ada. Tolong. Masa malam banyak berlaku. Kawan tinggal semayan. Tolong jual. Dia tahu harga. Dah duduk sebelah. Kawan duduk sebelah. Ya, nak mana? Tak ada ni. Tuan tak ada. Pergi semayang. Tak apa. Ambil nak yang mana? Saya tolong.
Jadi partner. Itu dia panggil fuduli. Fuduli ni mengada-ngada. Fudul ni makna lebih-lebih pula. Orang tak izin pun nak pandai-pandai jual. Tu. Bukan milik. Itu kata contoh bukan milik sempurna. Yang ni bukan sempurna, bukan milik. Tu. Jadi akad jual beli barang milik orang lain tanpa diberi izin oleh pemiliknya. Itu makna dia. Terjemahan dianya fudu tu lebihlah. Berlebih-lebih. Dia ada khilaf lah. Khilaf. Tengok pendetilan dia. Kenapa tak sah jual beli fudul? Kerana tu illah bagi tidak sah. Kerana bukan ia miliknya, milik akid. Ia barang tadi. Bukan maqudun alaih itu miliknya. Bukan barang itu milik akid. Pandai-pandai jual, bukan milik orang. Tu. Jaga-jaga nak tolong muamalat ni. Benda muamalat ni wajib belajar sebab dia berlaku setiap hari. Cuma kesedaran orang kita sangat-sangat tipis. Hampir tak ada langsung, bukan tipis. Tak ada langsung nak belajar muamalat. Sebab dia kata, Allah nak belajar apa jual beli hari-hari. Iyalah hari-hari itulah orang nak belajar. Macam semayang. Duduk semayang hari itulah orang nak belajar nak guna. Kita buat bisnes setiap minggu belajar. Itu orang buat bisnes. Kita semayang hari-hari. Takkanlah nak belajar setahun sekali. Buat daurah. Tu pun ada kesedaran. Kalau tak ada kesedaran, memang tak belajar langsung. Belajar sekolah rendah dulu. Sama ada aku semayang. Dia kata semayang, dah hari-hari semayang. Benda yang sama. Itulah orang yang tidak ada kesedaran. Patutnya hari-hari buat, itulah yang kita nak betulkan. Sebab takut tak betul. Betul dulu, konsep dulu, masa saya, zaman saya dulu. Setiap hari belajar kitab. Setiap hari belajar kitab. Dan setiap minggu kitab sama. Zaman saya tu kira dah gap lah. Tak boleh hari-hari. Ada zaman dulu-dulu tu hari-hari. Hari ni solat, besok solat. Nampak tak? Zaman saya tu seminggu sekali satu kitab. Memanglah kitab solat banyak. Kitab ni minggu depan pula sambung. Besok kitab solat pula minggu depan sambung. Bukanlah satu kitab seminggu tak. Sulam baca hari lain. Wisyah baca hari lain. Lepas tu Muniatul Musalli baca hari lain. Maknanya dalam seminggu tu kitab solat banyak. Cuma seminggu sekali. Arab pula I'anatul Talibin hari ni. Bajuri Ibn Qasin hari lain. Maknanya setiap hari tu berapa kitab solat. Lepas tu muamalat pula. Sebab otak minda tu kata, minda kita bagi sistem berjalan. Bagi ibadat pun berjalan, bagi muamalat pun berjalan. Jadi ibadat muamalat berjalan, dia run setiap hari. Apa berlaku boleh detect, detect. Itu cara Tok Guru nak bagi ilmu, nak bagi kekal. Itu teori tau, teori. Semayan tak apa, teori proof jadi. Teori proof praktikal. Muamalah proof praktikal. Praktikal membeli masa duduk mengajar tak menjual hari, tak meniaga hari. Masa tu duduk mengaji. Keluar je pondok terus meniaga, beli meniaga. Kita buat semua. Jadi ram. Tu sistem. Kalau duduk main teori je memang jam lah. Tapi okey lah teori main. Ada orang tak main teori langsung. Duk main ibadat je, muamalah tak baca kitab pun. Munakahat lagi tak baca. Yang dibaca, ibadat ulang. Baguslah daripada tak baca langsung. Tapi kurang baguslah, tak lengkap. Muamalah tak baca. Itu yang lebay. Jubah labuh. Jual beli. Takkah jadi fitnah pada agama? Orang tu tengok tu lebay tu. Tok lebay tu. Tak betul kok dia buat tu. Orang berhujah pada dia. Rupanya jual beli pun tak tahu qada. Jual barang tak qada. Sudahlah jual beli tak ada ijab qabul. Dia kata sah kalau taklid dhaif. Kalau tak mengaji nak taklid macam mana jual beli mu'attah? Mu'attah pun tak dengar. Jubah sampai kat punggung. Serban tali ekor serban sampai di punggung. Baik mu'attah tak tahu. Pening kita. Kita tak pandai pakai serban pun tahu baik mu'attah. Yang dia serban sampai gedik-gedik di punggung. Aduh, jam tu. Tak mengaji. Dia kena mengaji. Kempen orang mengaji. Biarlah. Orang cakap ada kerja lain. Ya, tu kerja kitanya. Habis. Dua contoh settle. Jika tu detail. Jadi khilaf tu. Dia nak kata tak sah tu. Kerana bukan ia miliknya, jika dilulus akan dia. Dilulus tu.
Jika dilulus, tu mereka diizinkan akan barang tadi oleh empunya sekalipun. Ini ghayah. Ni dia panggil ghayah li raddi. Ghayah untuk menolak pendapat dhaif kata sah kalau dia izin. Lepas dia datang balik, contohnya kita tolong jual barang dia, dia datang balik, aku tolong jual barangmu. Okey, sah. Pendapat dhaif kata sah. Tapi muktamad kata ni dia panggil ghayah li raddi. Muktamad kata tak kisahlah dia izin ke tak izin, tak sah. Tu. Muktamad. Jadi dia panggil qaul muktamad tu qaul jadid. Tiada sah menjual fuduli walaupun ia zon pemilik harta memberi izin sekalipun. Walaupun dia kata, takkanlah kawan aku tak bagi jual. Benda untung ni. Dia zon lah dia nak jual tu, nak tolong tu. Dan pada qaul qadim. Qaul qadim ni qaul yang lama lah. Masa Imam Syafi'i duduk di Kufah. Dan dihikayat pula pada qaul jadid, akad fuduli itu terhenti, tawakuf, KV. Ia fuduli tadi atas redha empunya. Ni qaul dhaif. Qaul dhaif kata kita tolong jual barang orang tanpa izin. Fuduli ni tengok kalau dia izin selepas kita beritahu sah, kalau tak izin tak sah. Dia panggil tawakuf. Tawakuf ni KV, floating. Kena float dulu. Kalau dia datang kita beritahu izin, okey, sah. Tak izin tak sah. Tu qaulian dhaif. Jika dilulus akan fuduli. Jika dilulus tu diizin. Jika dilulus, kita lulu exam bunyi lulu apa tu? Exam tu. Jam juga. Jika dilulus, jika diizin akan jual beli fuduli tadi. Diizin oleh apa? Kena takdir. Diizin oleh tuan barang. Jawab dia lulus ia fuduli. Lulus tu jawab tu. Ni ringkas sangat kitab kita. Dia ikut bahasa Arab. Terjemahan daripada kitab Fathul Wahab. Kalau orang boleh baca kitab Matlaq ni, hebat zaman akhir zaman ni. Sebab dia terjemah Fathul Wahab. Fathul Wahab ni payah, antara kitab payah. Muamalat ni dalam Fathul Wahab memang payah. Dia payah pasal apa? Pasal dia sangat ringkas, perlukan takdir banyak. Kena bawa datan banyak. Macam ni, sangat ringkas. Jika dilulus, jika diizin oleh tak ada, fa'il tak ada. Maf'ul ada, akan dia fa'il tak ada. Siapa yang izin? Tak ada. Kena bawa sendiri. Kena pandai. Diizin oleh tuan barang. Empunya barang. Dia izin. Dia beri milik apabila dia dengar. Akan barang tadi. Akan jual beli fuduli. Jawab. Jawab. Jawab jika. Biasakan dia kena ada nascaya kan. Tak ada nascaya. Kena pandai cari. Jawab dia. Lulus ia. Jawab sah. Lulus dengan mana sah. Jawab dia sah ia baik fuduli tadi. Dan ada kata jika lulus. Dan jika tiada. Ringkas tu. Tiada apa tak tahu. Dan jika tiada maka tiada. Dia kata jam. Dia kata duduk mengajilah kitab macam ni. Tu Syekh Zainul Asri, Mufti Perlis, dia nak hanyut kitab ni. Syekh Zainul, Syekh apa nama ni? Mazhar kan? Dia nak hanyut kitab ni. Tu dia sebut tahun tu saya tengah belajar sana. Lalu bangkitlah Panglima Peran Nuruddin Al-Marbu' Al-Banjari Al-Maki. Dia kata, walaupun saya tak boleh baca kitab Jawi, saya tak pandai kitab Jawi, saya tak belajar Jawi, tapi saya tahu dalam kitab Matlaq itu mutiaranya sangat banyak. Dia bangkit bertahan sehingga dia ajak berdebat. Dulu masa zaman dia muda, bila ni dia slow sikit, dia tua. Syekh Nuruddin. Sebab apa? Sebab dia kata tak faham baca. Dan jika tiada, maka tiada. Tu je. Tu je. Ke laut. Apa yang dia nak tu. Dan jika tiada, maka tiada.
Dan jika tiada sah, dan jika tiada sah pula, bukan. Dan jika tiada diizin, dan jika tiada dilulus, yakni tiada diizin. Kalaulah dia tak izin, maka tiada sah. Tu. Habis. Dan adalah ia quwwah ni muktamad. Adalah ia, ni nak cerita pendapat tadi. Pendapat tu. Adalah ia pendapat tadi ni, baik yang Fuduli yang kita nak baca ni, quwwah pada pihak dalilnya. Muktamad pada pihak dalil. Dalil muktamad lah. Tapi qaul tak muktamad, qaul dhaif. Hak kuatnya tak sah. Izin tak sah. Tapi qaul lemahnya, kalau dia izin sah, kalau dia tak izin tak sah. Dari sudut dalil hak ni yang kuat pada pihak dalil. Seperti ni hak kata kuat ni, seperti yang tersebut dalam Tuhfah. Tuhfah. Jadi kalau dalam Tuhfah Ibn Hajar ni, ni yang kuat. Muktamad, qaul muktamad tadi. Habis, settle. Okey, maka ni yang terakhir, yang ke ni lain. Okey, dia tak sebut satu lagi dalam kitab kita ni. Dia ada 3 semua. Pertama yang tidak sah disebut tadi, jual beli belum qabak, tak sah. Yang kedua, jual beli fuduli, tak sah. Yang ketiganya ni pendetilan saja, sebab tu disebut 2, iaitu jual beli barang yang dicuri. Jual beli barang yang dicuri tidak sah. Lepas tu ada yang dicuri dirampas sama. Lepas tu ada orang tanya kereta rampas apa semua tu sama je. Beli curi barang orang dia jual, tak sah. Rampas barang orang dia jual, tak sah. Kenapa? Bukan milik sempurna. Sebab itu kalau kita tahulah barang ini dirampas, kita beli dengan Mak Gian, handset murah, Mak Gian dia sambung, dia pergi sakau handset orang, dan tu dia nak duit sangat, jumpa dengan kita, ban 100 je ban. Kita tahu, kalau kita tak tahu tak apalah, tapi kita tahu ni dia sakau mana-mana ni, dia sambung mana-mana ni, dia curi mana-mana ni, maka tidak sah. Jual beli barang yang dicuri tidak sah. Apabila tidak sah, tak jadi milik kita, tak boleh ambil, tak jadi milik kita. Habis 3. Okey, yang ni dia nak cerita pula sah. Maka jika menjual ia seseorang, harta mewarisnya. Okey, jadi kesimpulan sebelum ni kita kena tahu dulu, milik sempurna ini, syarat yang diperuntukkan mesti nak jual barang dan nak beli barang mesti milik sempurna aqid. Milik sempurna ni pada realiti yang sebenar. Tu detail sikit. Pada realiti yang sebenar. Dalam bahasa akademik dia panggil nafsil amri. Nafsi diri amri sebenar. Realiti sebenar. Walaupun sangkaan dia bukan milik dia, sah. Dia tak kira sangkaan, tak kira. Dalam muamalat lain, dalam ibadat kita belajar di surah tadi, ibadat dia panggil zon mukallaf. Ibadat, untuk Allah terima ibadat mesti ada 2. Pertama, zon mukallaf. Dia nak buat ibadat mesti sekurang-kurang zon walaupun dia tak yakin. Nak masuk waktu, nak masuk ibadat, bukan nak keluar kena yakin, tak boleh zon. Nak masuk ibadat sekurang-kurang zon mukallaf. Walaupun zon mukallaf itu walaupun dia panggil apa? Dia tak boleh berada pada yakin. Hanya boleh berada pada zon. Nak masuk ibadat, masuk dalam waktu tak yakin, tapi zon sah. Nak masuk ibadat dia panggil zon mukallaf. Dan yang keduanya, dia kena nafsil amri. Realiti sebenar masuk tak? Kalau dia tahu realiti sebenar tak masuk, kena qada balik. Tapi sah tak? Sah. Sebab zon mukallaf. Tapi di dalam akad lain. Dalam akad dia kira apa? Dia tak kira zon mukallaf. Dia kira apa? Dia kira nafsil amri. Realiti sebenar. Walaupun zon silap.
Zon dia bukan milik dia. Tiba-tiba milik dia sebenar. Nafsul amri milik dia. Sah jual. Mana contoh? Sebelum kita baca, kita bagi contoh dulu. Dia akan bagi contoh, baru nampak faham. Okey. Contoh ada dua. Ada dua contoh. Di sini dia bagi satu contoh. Mana contoh pertama? Contoh pertama, dia jual harta bapak dia. Tu mewaris. Dia jual harta bapak dia. Dan sangka dia, ketika dia jual, dia sangka apa? Zon mukallaf, sangka dia, bapak belum meninggal. Apabila bapak belum meninggal, tak usah jual asalnya. Sebab itu harta bapak dia. Tak usah jual. Bukan milik dia. Zon mukallafnya bukan harta dia. Realiti sebenar, nafsil amrinya, rupanya ketika dia akad jual beli, bapak dia dah meninggal. Sedangkan orang yang mewaris pusaka dia seorang saja, dia anak solo, anak lelaki. Anak lelaki tidak ada adik-beradik perempuan dan mati habis dah orang yang menerima pusaka, tinggal dia. Jadi, dia auto. Walaupun belum dibahagi pusaka, auto milik dia. Tak perlu qabah, auto milik dia. Dia buat harta pusaka dia auto milik. Sebab itu harta pusaka ini dia bagi ke tak bagi tetap jadi milik dia, akan auto sendiri. Milik anak lelaki berapa, milik anak perempuan berapa. Cuma belum diambil lagi. Tapi harta tu dah menjadi milik kawan ni. Tu dia panggil auto milik. Ketika dia jual harta bapak dia, sangka dia bapak dia masih hidup, rupanya bapak dia dah mati. Sah tak? Sah. Kenapa? Nafsul amri milik dia. Realiti sebenar milik dia, walaupun sangka bukan milik dia. Cuma ulama bincang di sudut detailnya, perbuatan tersebut haram. Kenapa? Kerana sangkaan dia itu dia mencuri harta bapak dia. Jadi nak hukum, Allah hukum itu berdasarkan sangkaan dia. Jadi sangka dia mencuri, dia jual harta orang, jadi haram perbuatan tersebut, tapi jual beli itu sah. Itu dia panggil taswir, rupa, gambaran jual beli yang sah tapi haram. Banyak yang kita belajar dulu. Jual beli yang sah tapi haram. Salah satu contoh ni. Jual beli dia sangka milik orang, milik bapak dia, tapi rupanya milik dia. Sah kerana milik dia. Tapi haram kok mana? Haram perbuatan dia. Itu kaedah dia panggil. Dia panggil kaedah dalam bab hukuk. Habis contoh pertama. Kita tengok apa dia sebut sini. Maka jika menjual ia harta mewarisnya, mewaris seorang, dizonkan hidupnya, dia sangka hidup lagi. Dia sangka hidupnya lagi, hidup mewaris tu. Kemudian selepas dia jual, maka nyata matinya, mati mewaris, mati bapaknya. Mewaris ni mana bapaknya? Mati bapaknya. Jawab dia, sah jualannya, sah. Kenapa sah? Kerana kita sebut tadi kaedah al-ibratu fil uqud bima fi nafsil amri, la bima fi dhannil mukallaf. Itu kaedah dalam bab uqud, bab akad. Al-ibratu fil uqub, diambil kira fil uqub, pada masalah akad jual beli, akad pinjam apa, bima fi nafsil amri, dengan perkara fi nafsil amri, perkara yang realiti sebenar di sisi Allah, fi nafsil amri, la bima fi dhannil mukallaf, la bukan bima fi dhannil mukallaf, bukan dengan perkara zon mukallaf. Tak diambil kira zon mukallaf. Dia zon apa? Dia sangka ketika dia jual harta bapak dia. Patutnya tak sah lah, sebab harta bapak dia tak sah. Jual, mana boleh jual harta bapak dia? Pinjam pun tak minta izin haram, ni nak jual lagi tak sah. Harta bapak kita bukan harta kita. Kena minta izin. Jadi dia pun jual. Jual tu rupanya ketika dia jual, bapak dia dah meninggal. Jadi nafsil amrinya milik dia. Dia kira nafsil amri. Dia kira milik dia.
Dia tangkap lembu bapak dia peniaga pengembala lembu. Lah banyak ekor lembu bapak dia. Kata jual seekor dia tu. Orang tua ni kedekut, minta duit tak bagi. Jual seekor. Ketika jual itu dia sangka pok dia duk di hospital. Dia hidup lagi. Rupanya bapak dia tak ada dah. Jadi lembu tu auto kat dia lah. Dia seorang je. Tapi kalau ramai pewaris tak sah. Ramai pewaris dia kena bagi dulu. Tak sah. Memanglah auto. Tapi dalam banyak harta bapak dia tu kena bagi dulu berapa dia dapat. Cuma dalam banyak longgokan harta bapak dia tu ada milik dia. Lepas tu tak boleh nak ikat orang lain, kena minta izin dengan dia. Sebab ada milik dia. Ni cerita apa ni? Cerita dia seorang aja yang terima. Tu dia panggil auto tu. Habis yang kedua, contoh yang kedua tak ada di sini. Yang kedua apa? Dan kelima kita sambungkan datang. Yang keduanya ialah contoh yang kedua, kita curi. Contoh aja ni je buat. Curi selipar kawan. Kita curi selipar kawan, kita jual. Tak ada duit nego. Barang lain tak ada, produk lain. Mengaji muamalat nak beramal. Produk lain tak ada. Tempeyek habis dah. Jual bagi gigi, payah nak laku. Lala bedah kasut kawan. Cantik kasut. Kasut aku dulu macam ni. Sebiji macam kasut aku. Tu aku kenal tu. Jual. Jual itu sangka dia itu kasut kawan dia. Lepas jual, rupanya kawan dia cerita, kasut kau tu. Aku curi dulu. Rupa kawan dia curi dulu. Barulah dia pencuri. Jadi curi secara berjemaah. Rupanya kasut dia sah. Dia curi kasut kawan, dia jual. Kasut siapa dia jual? Kasut dia. Tapi dia sangka kasut orang. Sah. Cuma haram perbuatan tersebut. Kenapa? Kerana sangkaan dia pada awalnya dia menyangka itu harta kawan. Jadi dia curi. Maka sangkaan itu pahala. Dia punya dosa itu dikira. Perbuatan itu dikira haram kerana pada sangkaan dia. Tak boleh. Tak boleh. Kalau sangka itu harta orang tak boleh curi. Walaupun harta kita. Kalau curi juga sah pada jual je. Pada ambil itu tetap haram. Kerana haram dia panggil kita menyangka, sangkaan dikira. Nak nilai nak balas pada sangkaan. Tapi status hukum pada realiti sebenar. Habis. Sama kalau macam orang tu benda tu bukan riba, dia sangka benda tu riba. Maksudnya? Dosa dia. Itu dia kena realiti. Tak kena pada realiti. Yang sebenarnya bukan riba pun dia duk sangka riba. Tadi. Itu jahanam dia. Kenapa jahanam? Dia sangka riba tak riba. Lepas tu dia beli. Lepas tu dia beli. Dia beli dia sangka dia buat riba lah tu. Dia sangka dia buat riba lah. Macam tu. Okey. Haram tak? Jatuh dosa tu atas okey. Sangkaan dia nak kena jual beli tadi, dia panggil jual beli tadi tak sah sebab bukan riba pun. Jual beli tadi tak berlaku riba. Nafsul amrinya tak riba pun. Jual beli tu sah lah. Sah. Tak riba, tak ada riba apa pun. Tapi dia sangka riba. Betul? Dia mikir tu. Dia sangka riba. Dia sangka riba apa? Riba lah. Takkan nak naik motor macam mana tak buat riba. Sedangkan dia beli itu jual beli hutan. Jual beli hutan sah. Tu yang dia buat dalam MOA. Saya antara saya speech benda tu saya duk ulang. Sebab apa? Sebab orang tak faham. Jual beli hutan dengan berhutan. Jual beli hutan boleh di-up. Tak kisah pun. Up. Jual beli hutan boleh di-up harga tinggi. Tapi itu sah, tiba-tiba dia sangka hutan, dia sangka riba. Tu haram. Haram sangkaan dia. Haram sangkaan. Nafsul amri tak riba. Contoh. Kalau cash, beli vacuum cash 2,800. Okey, 2,800. Beli secara hutan 3,000 lah contoh. 200 itu. 200 itu keuntungan sebenarnya sebab jual beli hutan. Tapi dia sangka oleh kerana dia belajar lebih bab riba. Terlebih sangat. Terlajak lebih. Sebabnya kes terlajak sebenarnya tak belajar.
Berapa ramai orang belajar riba hari ni. Sembang je riba. Tak belajar pun, confirm. Jadi dia sangka riba. Sangka dia tu haram. Walaupun realiti tak riba. Betul-betul. Tak boleh tau. Sangka dia. Bahaya. Kok mana pun kena belajar. Dosa free. Sebab dia sangka. Dia sangka sebab dia kata apa? Riba nak macam mana Ustaz? Berkenam ni. Nak kena beli juga. Jadi dia sanggup buat riba. Mazhab Syafi'i lah tak riba. Kalau dia buat taklid mazhab lain memang riba lah. Akak. Kalau nak MWA tak. Nak MWA ni kita panggil apa? Bai'ul qardi, jual beli hutan tanpa menaikkan harga. Itu bagus. Itu tak payah nak cari tempat lain. Company lain payah nak buat. Sebab company lain dia nak ambil keuntungan juga. Dia nak ambil keuntungan. Tapi cara Islamik lah. Ambil keuntungan cara jual beli hutan. Cara hutan. Tapi LMW ni dia ada elemen dia. Elemen apa? Nilai kebajikan pelanggan dia jaga sangat tinggi. Sehingga mana 2 tahun ke dengan MW tak sama. Payah sebab syarikat yang besar je boleh buat macam tu. Syarikat biasa tak mampu buat. Dan contoh kita pun nak untungan juga. Dah orang 5 tahun baru bayar. 5 tahun bayar free. Mana untung kitanya? Sebab kita dah habis modal 5 tahun tu bagi kat dia. Jadi kena untung di mana? Tak ada. Syarikat macam dia boleh buat lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambut. Dan kelimanya, bahawa diketahui, yang terakhir. Ni habis lah. Dan kelimanya diketahui oleh tiap-tiap daripada baik dan mustari. Dia panjang sikit yang kelima ni. Habis yang kelima, masuk bab riba. Tu sedap tu. Masuk bab riba. Panjang bab riba dalam kitab Matlaq. Sampai di belakang bab riba tu, detail-detail tu. Jenis jual beli susu lah apa tu. Dahsyat tu. Jual beli susu dengan daging. Memang tak berlaku hari ni. Dulu berlaku dulu. Sebab dulu kan barter. Sistem barter tukar barang. Belum berlaku riba. Susu tukar dengan buah. Susu tukar dengan susu. Banyak detail di belakang. Agak detail daripada kitab lain kalau bab riba. Sebab tu dia kena buat riba ni. Sekarang ni kena anjur daurah riba je. Tak payah campur dengan jual beli. Kalau jual beli je. Syekh. Pergi daurah. Buat apa panggil apa? Kalau nak bantu masyarakat betul macam tu lah. Kena buat daurah. Tidak orang tak mengaji. Mana nak mengaji mak malak? Jual beli daurah buat jual beli. Tu saya nanti nak cuba siapkan. Kalau Margaret tidur. Tidak apa. Nak cuba siapkan modul kitab ni dah khatam jual beli kan. Nak siapkan kitab jual beli. Saya dah buat tu, cuma di elaborate je, pendetailan belum buat. Untuk target nanti diamond baru nak buat. Dan ni duk pulum. Nak jadi nak diamond ni rehat sikit. Di MW ni dia jadi diamond. Dia rehat just speech je. Mana-mana speech. Sekarang ni nak buat jualan lagi, nak berniaga lagi. Tak ada nak writing. Kalau Allah bagi keberkatan masa, dah sebenarnya. Itu alasan kita je. Sikit lagi tak siap. Saya dah bukukan, dah semua syarat 16 syarat. Kita belajar 16 kan? 10 betul 16 kan? 16 syarat semua dah siap. Cuma setiap syarat tu nak hurai je. Contoh-contoh kita nak buat struktur lah. Hurai, contoh. Barulah kitab kita tu praktikal. Kalau tak ada contoh, tak nampak. Biar kitab kita tu praktikal. Maksudnya, orang nampak. Di lapangan macam mana. Tu kena ada contoh. Jadi, kurang-kurangnya, kalaulah generasi baru ni, yang tak faham baca Matlaq, kok lah akan datang mana tahu kan, tak boleh baca Matlaq dah. Sebab mak malak kitab lain mana ada, Jawi. Matlaq je, tak ada. Dia Jawi Matlaq je. Mak lain tak ada kitab mak malak. Lain semua ibadat. Ada. Itu pun ringkasnya. Kifayatul Muhtadi ada, ringkas. Kifayatul Muhtadi. Ada Tok Guru baca tu. Tok Guru Pucak Alam ada baca. Mungkin dia baca Kifayatul Muhtadi. Itu lari riba. Riba lah. Dah buat buku tu boleh lah. Orang panggil untuk generasi baru kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama ila 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.